Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid tahun 1. Apa kabar hari ini? Harap semuanya sehat. Untuk subjek matematik kali ini, Cikgu akan berkongsi berkaitan dengan tajuk ukuran, yaitu panjang, jisim, dan isi padu cecair. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 46 hingga 58. Coba murid-murid perhatikan gambar-gambar ini. Murid-murid pasti pernah melihat beberapa jenis alat di dalam gambar ini. Misalnya, pembaris. Alat-alat ini dicipta sebagai alat ukuran piawai untuk mendapatkan ukuran yang tepat pada sesuatu objek. Panjang. Pita pengukur dan pembaris. Ini adalah alat yang digunakan untuk menyukat panjang. Walau bagaimanapun, tahukah murid-murid bahwa sebelum terciptanya alat-alat ini, ada cara lain untuk mengukur panjang sesuatu objek? Baik, cara mengukur yang pertama adalah menggunakan jari, seperti ini. Ini dipanggil jengkal, selalunya digunakan untuk mengukur objek yang lebih kecil. Kedua, menggunakan tangan seperti ini. Ini dipanggil depa. Depa akan digunakan untuk mengukur objek yang besar, lebar, seperti papan putih, dinding, dan lain-lain. Ketiga ialah menggunakan kaki, yaitu langkah. Biasanya digunakan untuk menentukan ukuran sesuatu objek yang lebih luas, contohnya lantai. Seterusnya, cara lain untuk menyatakan ukuran panjang tanpa alat ukuran piawai ialah menggunakan mata. Kita akan melihat bagaimana kita menentukan ukuran panjang melalui pandangan. Rendah dan tinggi. Jika kita lihat pada bangunan ini, kita akan tahu bahwa bangunan E lebih tinggi daripada bangunan Z. Jauh dan dekat. Pokok ini nampak lebih jauh daripada bunga ini. Seterusnya, titik ini pula nampak lebih pendek daripada jembatan gantung ini. Pendek dan panjang. Secara kesimpulannya, untuk tahun 1, murid-murid akan pelajari unit bukan piawai seperti ini untuk menentukan ukuran panjang. Yang pertama, menggunakan anggota badan yaitu jengkal, depa, dan langkah. Yang kedua, dengan menyatakan sesuatu objek itu berdasarkan rendah, tinggi, atau tinggi, rendah. Seterusnya, pendek, panjang, atau panjang, pendek. Yang ketiga, jauh, dekat, atau dekat, jauh. Baiklah, seterusnya. Untuk ukuran jisim. Maksud sebenar perkataan jisim ini sebenarnya ialah kuantiti jirim dalam benda yang tidak bernyawa, yang tidak tertakluk kepada graviti. Bumi kita ni ada tarikan graviti. Tapi untuk tahun 1 ni, cikgu akan sebut jisim ini sebagai berat. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur berat ataupun jisim. Jisim sama seperti ukuran panjang tadi, kita akan menggunakan ukuran bukan piawai. Jika kita lihat gambar ini, jongkang-jongket. Selalu siapa yang berat akan berada di bawah dan yang ringan pula akan berada di atas. Dalam pengukuran jisim, kita akan guna perkataan berat dan ringan. Perhatikan,
sebiji apel dan sebiji tembikai. Yang mana lebih berat? Ya, tembikai lebih berat dan apel lebih ringan. Mengapa? Sebab tembikai lebih besar saiznya daripada apel. Begitu juga pada situasi ini. Kita perhatikan gambar E menunjukkan buku ini lebih berat daripada buku gambar B kerana kuantiti buku gambar E lebih banyak daripada gambar B. Seterusnya, ukuran yang ketiga ialah isi padu cecair. Sebelum itu, apa itu isi padu? Isi padu ni ialah banyaknya muatan cecair di dalam sesuatu bekas tertentu. Contohnya, berapa banyak air yang boleh muat dalam botol air yang selalu murid bawa pergi sekolah tu. Itulah isi padu cecair. Kita akan menyatakan isi padu cecair ini menggunakan perkataan penuh atau banyak, sedikit atau kurang, ataupun setengah atau separuh. Baiklah, penuh. Ini adalah beberapa contoh isi padu cecair penuh ataupun banyak ya. Perhatikan aras air pada gelas tersebut. Baik, ini pula adalah contoh isi padu cecair setengah atau separuh. Sama seperti tadi, perhatikan paras cecair pada paras bahagian tengah gelas sahaja berbanding gelas yang sebentar tadi yang cikgu tunjuk tu ya. Terusnya, ini pula contoh isi padu cecair sedikit atau kurang di mana paras cecairnya tidak sampai setengah seperti tadi. Boleh kan? Baik, isi padu cecair ini ditentukan oleh saiz bekas. Semakin besar bekas, semakin banyak isi padu cecair. Semakin kecil bekas, semakin kurang isi padunya. Untuk latihan pengukuhan hari ini, cikgu akan berkongsi cara menjawab soalan tajuk panjang terlebih dahulu pada buku aktiviti muka surat 45 hingga 50. Baik, perhatikan aktiviti pertama. Murid-murid kena perhatikan gambar yang diberikan dengan teliti ya. Soalan yang pertama meminta murid mewarnakan biru bagi objek yang panjang dan merah untuk objek yang pendek. Jangan tertukar ya. Biru untuk panjang, merah untuk pendek. Nah, kalau untuk soalan yang kedua pula, tandakan right untuk objek yang tinggi dan X bagi objek yang rendah. Okey. Soalan yang ketiga pula meminta murid menulis perkataan jauh atau dekat. Cikgu beri satu contoh. Jauh. Rumah ni nampak lebih jauh berbanding yang rumah yang di hadapan ini. Okey. Jadi soalan yang kedua ya, aktiviti yang kedua, tulis perkataan yang betul. Ini pun kena perhatikan gambar dengan teliti. Untuk soalan A dan B, murid kena tulis nama yang panjang dan mana yang pendek. Contoh telah pun diberi. Pensel panjang, krayon apa dia? Pandai, pendek. Jadi untuk soalan C dan D berkaitan dengan rendah, tinggi, dan soalan E dan F berkaitan dengan jauh, dekat. Cikgu akan beri pilihan perkataan seperti ini untuk memudahkan murid merujuk. Baik, yang seterusnya ialah latihan pada muka surat 47 dan 48. Untuk aktiviti yang pertama, di sini murid kena mengira untuk mendapatkan ukuran objek. Yang pertama telah diberikan contoh.
Baik, cikgu akan sentuh B. Lebar buku latihan ini sama dengan berapa pemadam? Kita akan kira di sini ada 5 pemadam. Jadi lebar buku ini bersamaan dengan 5 unit pemadam. Yang lain murid kira ya. Baik, untuk aktiviti yang kedua, padankan. Yang ni cikgu sudah beritahu tadi, jadi murid cuma padankan mana depa, mana langka, dan mana jengkal. Rujuk semula yang nota yang telah cikgu berikan tadi ya. Baik, untuk soalan yang kedua, isi tempat kosong. A. Panjang almari sama dengan berapa depa? Berapa depa? 1, 2, 3. Jadi ada 3 depa. Pandai. Jadi B dan C murid kena kira sendiri ya. Baik, seterusnya untuk aktiviti yang ketiga. Soalan yang pertama, tulis panjang objek. Murid kena kira berapa banyak shilling yang digunakan untuk sama panjang dengan objek ini. Contoh cikgu berikan A. Panjang gam sama dengan berapa keping shilling. Jadi kita kira berapa keping shilling. Ya, ada 7 keping. Jadi kita akan tulis seperti ini. Boleh ya? Yang lain tuh murid kira sendiri. Boleh kan? Baik, untuk soalan yang kedua, bandingkan panjang objek di atas. Baik, untuk jawab soalan 2 nih, murid kena rujuk semula dapatan bilangan shilling di atas tadi. Semakin banyak shilling, semakin panjang objek tersebut. Boleh kan? Baik, untuk aktiviti yang keempat, ukur objek menggunakan jubin, isi tempat kosong. Cikgu beri contoh A ya, tinggi lampu sama dengan berapa jubin? Kita kira berapa jubinnya? Baik, ada 9 jubin. Jadi kita akan letak 9 di situ. Oke, B, C, D, murid kira ada berapa jubin untuk menentukan ketinggian objek-objek tersebut. Untuk soalan E, F, dan G, oke, cikgu akan beri hint di sini. Semakin banyak jubin, maka semakin tinggi objek tersebut. Oke, jadi murid kena tengok mana objek yang tinggi dan mana objek yang rendah. Baiklah, selesai tugasan untuk hari ini. Diharap murid-murid boleh memahami tajuk kita untuk hari ini. Bagi menjawab latihan pengukuhan jisim dan isi padu cecair, insya-Allah cikgu akan kongsikan jika tidak ada halangan pada video yang akan datang. Hingga berjumpa lagi, selamat belajar dan jaga diri. Assalamualaikum.